Mari kita lihat kepada kepercayaan kepada Tuhan. Islam ialah satu agama meletakkan kepercayaan kepada Tuhan perkara yang paling utama sekali. Islam is a God-centric religion. Dalam Islam, apa-apa pun yang kita buat, Tuhan adalah nombor satu. Semua benda lain kemudian. Pukul berapa kita nak buat kelas kita? Kita buat pukul 2 lebih. Kenapa 2 lebih? Kita buat selepas waktu zuhur. Kenapa kita tak buat kelas pukul 1? Sebab nanti masuk zuhur kita nak solat. Kenapa kita tak buat meeting pukul 7? Sebab nanti kita nak solat maghrib. Kalau meeting waktu malam, kita akan buat selepas pukul 8. Nampak? Kenapa pukul 8? Okey, sebab isyak belum. Sebab isyak tu masa solat dia panjang. Kalau kita lambat pun tidak apa. Tapi kalau maghrib, kita tak boleh nak tangguh. Jadi setiap benda kita buat sebagai orang Islam, kita akan meletak Tuhan nombor satu. Semua urusan lain menjadi kemudian. Maka dalam Islam, siapakah Tuhan adalah persoalan pokok yang sangat penting. So dalam Islam, kita kena tahu siapa Tuhan kita dan siapa bukan Tuhan. Sebab kita tak mahu menyembah Tuhan yang salah. Kita tak mahu menyembah Tuhan yang bukan Tuhan. Kita nak menyembah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. So this is a very important question. Who is God? Sekarang Tuhan adalah pencipta. Boleh tak kita gambarkan Tuhan? Boleh? Tak boleh. Macam pen, kita ambil contoh pen. Pen makhluk dengan pencipta. So pen dengan pencipta sebagai contoh. Okey? Boleh tak pen menggambarkan siapa pencipta dia? Dia tak ada akal fikiran, tak ada deri untuk melihat dan sebagainya. Dia tak dapat nak comprehend, menggambarkan siapa pencipta dia. Setuju? Boleh faham maksud saya? Bila kita tak tahu siapa pencipta kita, maka siapa boleh cerita siapakah pencipta? Hanya pencipta boleh explain kepada kita siapa itu pencipta. Do you understand? Okay? Because God is undescribable. So since God is undescribable, the only one who can describe who is God Himself. Maka di dalam Al-Quran ada beratus ayat menceritakan kepada kita siapakah Tuhan. Dan kita ambil satu surah yang sangat pendek dalam Al-Quran. Suratul Al-Ikhlas, surah nombor 112, ayat 1 hingga 4. Dalam 4 ayat ini, dalam Quran, Tuhan menceritakan kepada kita siapakah dia. Dalam 4 ayat saja. Bila kita baca Quran, kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan itu satu, esa, tunggal. Tuhan bukan dua, bukan tiga, bukan lima, bukan banyak. Sekarang mari kita fikir, mestikah Tuhan itu hanya satu? Mestikah? Cuba kita fikir, kalau Tuhan lebih dari satu, apa akan berlaku? Kalau Tuhan lebih dari satu, apa akan berlaku? Tuhan dengan Tuhan akan bergaduh. Betul tak? Sebab masing-masing Tuhan. Satu Tuhan kata, kita nak bagi Kuala Lumpur hujan. Satu Tuhan kata, jangan, kita bagi Kuala Lumpur panas hari ini. Maka dia pun bergaduh, dia pun ozom. Tengok siapa menang. Kalau Tuhan lebih dari dua, lat talilat tamplum. Kalau Tuhan lebih dari satu, artinya mereka kena kongsi kuasa, kan? Bila Tuhan kongsi kuasa, apa arti kongsi kuasa? Artinya kuasa dia bukan mutlak, bukan sepenuhnya. Tuhan mesti ada kuasa yang mutlak. So tak mungkin Tuhan lebih dari
satu. Setuju ke? Okey, ada siapa-siapa tak setuju tak? Yang Tuhan tu boleh lebih dari satu. Ada siapa yang tak setuju? You all agree? God is only one? Agree? Okey. Sekarang kita masuk ayat yang kedua. Allahus Samad. Allahus Samad, perkataan Samad dalam bahasa Arab mempunyai makna yang cukup mendalam. Di antara maksud Allahus Samad ialah Tuhan tak ada permulaan, tak ada akhir. There's no beginning, no ending for God. Samad juga bererti Tuhan tidak bergantung pada suatu apapun. Tuhan tak perlu apapun. Tetapi seluruh alam, sekalian makhluk bergantung kepada Tuhan. Tuhan tak perlu makan, Tuhan tak perlu minum, Tuhan tak perlu rehat, tak perlu tidur. Tetapi kita sebagai makhluk, kita perlu tak makan dan minum? Siapa yang bagi rezeki kepada kita? Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan, tetapi Tuhan tak perlu apapun. Tuhan tidak bergantung pada suatu apapun. Logik ke tak logik? Masuk akal atau tidak? Setuju? Sekarang cuba kita fikirkan sekejap. Kalau kita makan dan kita minum, sudah makan, sudah minum, lama-lama kita kena cari apa? Ya, Isa? Sudah makan, sudah minum, kena cari apa? Kena cari tandas. Betul? Masuk tandas. Setuju? Kalau Tuhan perlu makan dan minum, lepas tu Tuhan masuk tandas. Logik ke? Logik ke Tuhan masuk tandas? Tidak. Maka siapa-siapa pun, kalau dia makan dan dia minum, boleh tak dia jadi Tuhan? Tak boleh. Sebab dia pun bergantung kepada sesuatu. Tuhan tidak bergantung pada apa pun. Ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak melahirkan dan Tuhan tidak dilahirkan. Artinya Tuhan tak ada anak, tak ada mak, tak ada bapa. Logik atau tak logik? Mari kita bincang. Kalau Tuhan ada anak-anak, apa akan berlaku? Anak-anak ini adalah baby-baby God. Lama-lama anak-anak ni besar jadi God, jadi Tuhan. Maka dia bergaduh antara satu sama lain. Masalah juga. Kalau Tuhan ada ibu dan bapa, artinya apa? Dua masalah besar. Masalah pertama, kalau Tuhan ada mak bapa, siapa lebih besar? Mak bapa ke anak? Mak bapa lebih besar daripada anak. Artinya ada benda lebih besar dari Tuhan. Tak logik. Dan kalau Tuhan ada mak bapa, artinya Tuhan jadi anak. Apa arti anak? Mula-mula tak ada, kemudian baru ada. That means there is a beginning. The moment you kata son of God or daughter of God, ada masalah. Because there is a beginning for God. God has no beginning. Ayat nombor 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu apapun yang serupa dengan Tuhan. Whatever you can see in this world is not God. Apa saja mata kita boleh lihat, itu bukan Tuhan. Kalau kita pejam mata kita, tutup mata kita, apa gambaran, image masuk dalam kepala kita, itu bukan Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat digambarkan. Yang kita dapat lihat, yang dapat kita gambarkan, itu makhluk. Tuhan adalah pencipta. Pencipta tak sama dengan makhluk. The creator is not the same as his creation. Dalam Islam mengajar kita worship the creator, not worship his creation. Iaitu kita sembah pencipta, bukan makhluk. Setuju? Bagaimana cara kita nak sembah Tuhan? Kita kena sembah Tuhan seperti mana Tuhan suruh kita sembah dia. Bukan sembah Tuhan seperti mana kita fikir kita nak sembah Tuhan. Okey. Ada di antara kita ni daripada latar belakang agama yang berbeza-beza. Setuju tak? Betul? Sekarang bila kita tengok fikir pada agama kita yang dulu,
Konsep ketuhanan jelas ke tak jelas lah agama lama? Clear ke tak clear siapa Tuhan? Is it clear? Not clear. But there must be a God. And if there is a God, do you think God want us to know Him or don't know Him? Tentu Tuhan nak kita kenal Tuhan, kan? So mestilah ada penjelasan siapa Tuhan. Dan penjelasan ini telah pun diberikan kepada kita. Alright? Okay? Sebelum kita masuk kepada topik yang berikutnya, kita berhenti rehat sekejap. Boleh? Kita minum-minum dulu dan kita akan sambung. Boleh? So take 15. Kita berhenti untuk 15 minit.